Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I would like to continue with the session with a discussion on past semester common test. This one is November 2018, question 2, ACC 106. Okay, we have discussed on adjustment on closing inventory, accruals and prepayments, and then also allowance for the full debt, and the last one is depreciation. So this is a comprehensive example which includes all the adjustments. Okay, so we start with the question. The following is a list of balances obtained from Almo Enterprise as at 30th June 2018. So given there the list of accounts debit and credit with the total debit and credit 585,545. Okay, additional information. Stock as at 30th June 2018 is 20,000 ringgit. So this one kita akan kita buat adjustment terus ya. So the adjustment is debit inventory, credit inventory. Debit inventory statement of financial position, credit closing inventory statement of profit or loss. Okay, second one, accruals. Okay, yang ni banyak sikit ya. Accruals and prepayments. Okay, accruals maknanya benda yang belum bayar. Accrual ataupun benda yang belum dapat. Depends if it is a revenue or expenses. Kalau accrued revenue, benda yang belum dapat. Patut dapat tapi tak dapat untuk tahun tu. Okay. Contohnya, this is the year end is 30th June. As at 30th June, yang ni belum dapat accrual ni. Okay. Maksudnya commission belum dapat 3,000. Insurance belum bayar 200. Maksudnya benda yang belum. Jadi benda yang belum, kalau masih ingat accrual concept, expenses bukan masa kita record expenses bila berlaku, when it is incurred, not when it is paid. Jadi ni dah berlaku tapi kita tak bayar lagi. Maksudnya sepatutnya kita record tapi kita tak record. So kita kena record lah. So macam mana? How? We look at the commission receipt dulu. Kita tengok commission receipt ya. Dalam trial balance, commission receipt kita tu buat adjustment ya. Commission receipt is 15,000. Okay. Insurance. Tengok insurance 750. Okay, saya ambil terus ya. So dalam commission receipt sepatutnya di sini 15,000 kan, yang tengok yang atas ya. And then for insurance is 750. Okay, apa dia kata? Dia kata commission receipt accrued commission receipt 3,000. Maksudnya terkurang 3,000. Jadi kita kena tambah lah. Senang je. So saya buat sini 15,000 campur 3,000. So bukan lagi 15,000 ya. So dia akan jadi 18,000. The new figure. Bila kita credit commission receipt, kita kena debit something. Kita debit accrued, salah je ni ya. Accrued bukan accrues. D ya. Accrued commission receipt 3,000. So debit accrued commission receipt, credit commission receipt 3,000. So yang dalam ini ni kita buang lah, kita tak pakai ni ya. Kita ambil figure yang baru. Okay, same for insurance. Insurance dia kata accrued insurance 200. Dalam account kita record 750. Kurang kan? Dia kata terkurang 200. So kita tambah lah. So debit insurance 200, 750 plus 200. Now the new figure is 950. So yang atas ni kita buang kita tak pakai. Kita pakai figure yang baru. Okay, bila kita debit insurance, kita kena credit something. Credit apa? Credit accrued insurance. Yang ni ialah liability lah. Sebab dia credit kan. Yang tadi debit kan. Bila debit, yang ni ialah asset lah. Current asset. Tengok, depends on the situation. Sama ada liability ataupun asset. Kalau debit, asset. Kalau credit, liability. Okay. Okay, saya padam lah. Tak nak semak sangat. Kan susah nak tengok. Okay. Okay. Lepas tu prepayment. Apa maksud prepayment? Tadi accrued. Accrued
maksudnya sepatutnya kita dapat ataupun sepatutnya kita bayar, kita tak bayar. Prepayment, prepaid maksudnya dah terlebih. Sama ada terlebih terima atau terlebih bayar. Dia kata apa di sini? Rent receive prepaid by 1000, dah terlebih bayar. Sepatutnya kita terima katakan 10,000 tapi kita terima 11,000, terlebih 1,000. Kalau terlebih, kita kena asingkan, sebab yang ni dia dah bukan dalam accounting period tu, dia dah masuk period yang depan, so kita kena keluarkan. Same for expenses, advertisement prepaid 2,500, dah terlebih, kita bayar awal. Okey, tadi rent receive kita dah terima awal. Okey, so kita tengok dia akan effect dekat rent receive. Okey, kita tengok rent receive dekat dalam trial balance. Rent receive is 8,000. Kemudian advertisement 10,000. Okay. So rent receive is 8,000. Advertisement is 10,000. Kita dah terlebih terima dan terlebih bayar, kita kena kurang lah. Okay. Rent receive sepatutnya kita dah record 8,000. Sebenarnya kita dah terlebih record 1,000. So kita tolak lah. 8,000 tolak 1,000. So now the new figure is 7,000. Bukan lagi 8,000. Maknanya kita debit ya. Kita debit rent receive. Bila kita kena credit apa? Kita kena credit rent receive in advance. Yang ni belah credit ya. This one is liability lah. Macam tadi lah. Bila credit dia jadi liability lah. Okay. For advertisement, kita dah record 10,000. Out of 10,000, prepaid by 2,500. Prepaid by 2,500, dah terlebih bayar lah. So kita kena kurang lah. So 10,000 minus 2,500. So the new figure is 7,500. Maksudnya kita kredit ya. Kita kredit 2,500 ya. And then kita kena debit prepaid advertisement 2,500. This one is asset lah sebab dia debit ya. Sebenarnya dia kredit tapi saya tak buat macam tu, saya tolak lah. Sama lah, it is the same. Kalau nak buka T account satu-satu ya boleh. Tapi dia akan jadi lambat. So saya tunjuk cara yang cepat. Okay. So you do it like that. So yang figure dekat atas tu kita buang lah. Under advertisement and rent receive ya. Advertisement and rent receive tadi kita tak pakai yang ni figure ni sebab kita dah guna figure yang baru ya, yang kita dah buat adjustment tadi. Okay, boleh ya. Okay, next another adjustment is on allowance for doubtful debt. Okay, apa dia kata? Number 3, one of the account receivable worth 1,500 ringgit was declared bankrupt. Maksudnya yang ni ialah bad debt. 1,500 ni ialah bad debt. Okay. The allowance for doubtful debt is to be increased to 2,345. Okay, yang ni dia dah siap kira, tak payah nak kira. Sebelum ni, dalam example sebelum ni, kita kena kirakan 1% kan. 1% daripada trade receivable kan. Trade receivable asalnya 8,000, tolak 80 ringgit macam tu lah, saya pun tak ingat. Dan tolak 100 ringgit, 200 ringgit sorry, dan dapat kita kalikan dengan 1%. Okay, now dia dah bagi doubtful debt is to be increased to 2,345. So senang je, kita kira increase in allowance for doubtful debt. If you still remember, increase or decrease in allowance for doubtful debt macam mana? Kita ambil bad debt plus allowance for doubtful debt this year minus allowance for doubtful debt last year. Okay, this year allowance for doubtful debt is 2,345. Bad debt 1,500. So ambil lah 1,500 plus 2,345 minus 1,345. 1,345 dapat kat mana? Dalam trial balance. Dia ada allowance for doubtful debt yang ni 1,345. Kita tolak lah sebab kita nak ambil yang baru kan. Kita nak guna yang baru, kita tolak lah yang lama. Tapi kita tolak sebenarnya kita ada dia punya debit or credit
So kita akan debit allowance for doubtful debt last year, dan kita akan credit increase in allowance for doubtful debt. Dekat sinilah kita adjust di sinilah. Yang ni sebenarnya credit. Okay, debit allowance for doubtful debt last year, credit increase or decrease in allowance for doubtful debt. Okay, so kita kena record lah allowance for doubtful debt 2, 3, 4, 5, credit, debit dekat sini dia debit di allowance for doubtful debt ni, dia punya adjustment. And then untuk account receivable, kita kata kita tolak tadi kan. So allowance for doubtful debt asalnya 17,000, tolak bad debt 1,500, so tinggal 15,500. So yang atas ni kita buang lah. Account receivable, mana account receivable? Allahu Akbar, tak nampak. Account receivable, $17,000 yang ni lah. So kita guna figure yang baru 17,000 kita buang. So the new figure will be 15,500. Okay, the number 4, adjustment number 4, depreciation. Okay, look here. Apa dia kata? Annual depreciation is to be provided as follows. Motor vehicle 20% on cost. Bila dia kata on cost, yang ni ialah straight line method. Okay, straight line method. Kita terus kira je. Furniture 10% on carrying amount. Carrying amount ni maksudnya selepas kita tolak accumulated depreciation. Yang ni ialah reducing balance method. Macam mana nak kira? Okay, dia kata apa? 20% on cost. So kita kira lah 20% on cost. Cost dia berapa? Cost of motor vehicle is 150,000. So kalilah 20% kali 150,000. Yang ni saya dah kira dah. So dapat 30,000. Debit depreciation, kita akan credit accumulated depreciation. Maknanya kita campur lah. Accumulated depreciation last year, dia ada dalam ni Last year 30,000. So kita ambil yang baru lah. 30,000 campur yang tahun ni punya. 30,000 campur 30,000 dapat figure baru. Okay, 60,000. So accumulated depreciation this year is 60,000. Accumulated depreciation ialah susut nilai terkumpul. Tahun sudah, tahun sebelum tu kita campur semua. Okay, so yang tahun sudah 30,000, tahun ni 30,000. So this year is 60,000. Okay, the second one is depreciation on furnitures. Furnitures is 10% on carrying amount. Macam mana tu? So bila kita kata carrying amount, dia jadi 10% kali cost of furniture. Furniture on cost is 25,000. 25,000. Okay, tapi kita kena tolak dengan accumulated depreciation last year. Tolak dengan accumulated depreciation last year. Accumulated depreciation last year is 2,500. So tolak 2,500 So 25,000 minus 2,500. Okay, so dapat, dah kira lah pun ni dapat 2250. So debit 2250 depreciation, credit accumulated depreciation, campur lah 2,500 plus 2250 dapat 4,750. So accumulated depreciation yang last year tu kita buang. Okay, yang ni kita buang, kita guna figure yang baru. Okay, so that's it. Then transfer je figure tu masuk dalam statement of profit or loss and statement of financial position. Okay.